Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, so cikgu akan buat video hari ini untuk tajuk 6.4 iaitu pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang pendawaian dalam rumah. Okey, hari ini kita nak tengok tentang pengiraan. Okey, kita nak tengok kecekapan tenaga dan juga kos untuk tenaga elektrik yang digunakan di rumah. Okey, so yang pertama kita akan tengok tentang kecekapan tenaga. Okey, apa maksud kecekapan tenaga? Ialah peratus tenaga input yang diubah menjadi tenaga output yang berfaedah, yang berguna. Okey, katalah contoh kita bagi input sama dengan 50 watt. Okey, lepas tu output nyalaan mentol tu 20 watt. Okey, so kita nak cari kecekapan dia. Okey, rumus dia adalah tenaga output per tenaga input darab 100%. Okey, jadi unit untuk kecekapan tenaga ialah peratus. Okey, contoh. Okey, kalau kita bagi input 50, output 20, kita buat 20 per 50 darab dengan 100. Okey, so kita dapat berapa? Okey, 2 per 5 kali 100. Okey, jawapan dia ialah... Okey, jawapan dia kita dapat 40%. Okey, jadi kita katakan kecekapan alat ini hanyalah 40%. Okey, tengok kat sini cabaran minda. Adakah anda bersetuju penggunaan mentol berfilamen diharamkan di Malaysia? Okey, mentol berfilamen ni macam ni okey, banyak lagi orang guna. Okey, dalam dia berfilamen. Okey, kenapa dia kata nak diharamkan? Okey, tak adalah sampai diharamkan. Okey, tapi mentol berfilamen ni dia banyak buang tenaga Okey, nanti kita tengok kenapa. Okey, so ini kita nak tengok kecekapan tenaga je dulu. Okey, kat sini kita ada contoh. Okey. Okey, soalan ni menunjukkan sebiji mentol filamen menyala. Okey, ni mentol berfilamen macam ni Okey, berapakah kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? Okey, kita tengok berapakah input yang dibekalkan. Okey, dia bagi 100 joule tenaga. Okey, tapi tengok apa yang cahaya yang dihasilkan hanya 8 joule je. Okey, 92 joule pula dibazirkan. Okey, sebab tu kita kata memang kita takkan guna dah mentol filamen. Sebab mentol filamen ni dia bazirkan tenaga. Okey, dalam bentuk haba Kalau kamu pegang mentol filamen ni dia akan rasa panas. Okey, jadi cara kita nak kira. Okey, ni input. Ini dia punya output. Okey, so rumus dia adalah tenaga output per tenaga input kali 100 darjah, 100%. Okey, so 8 joule per 100 joule kali 100%, so kita dapat 8% je. Okey, bayangkan kalau markah peperiksaan 100 kan, kamu dapat 8 markah je. Okey. Jadi sangat sikit kan markah tu. Jadi cuba bayangkan. Lampu mentol ni dia membazirkan tenaga. Kita bagi 100, dia hanya menghasilkan 8 joule output sahaja. Okey, jadi kamu hafal je rumus ni Kecekapan tenaga ialah tenaga output per input kali 100%. Mentol berfilamen. Okey, jadi kalaulah lampu filamen ni membazirkan tenaga, jadi apakah alternatif lain yang boleh kita gunakan? Okey, kalau zaman dulu, zaman mak-mak kamu ataupun tok kamu, memang kita tak ada pilihan lah. Kita memang gunakan lampu berfilamen. Okey, sebab masa tu lampu yang lain tak wujud lagi.
Okey, so ni awal-awal dulu kita guna lampu berfilamen. Filamen ni kat dalam ni. Okey, kamu nampak kan? Okey, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya dia 10% je. Okey, sebab tu kalau kamu pegang mentol ni dia panas. Okey, jadi kat mana tenaga dibazirkan? Tenaga dibazirkan menjadi haba. Okey, haba ni 90%. 10% je yang jadi cahaya. Okey, so dia sangat tidak praktikal lah. Okey, lepas tu start tahun 2000, okey, kita dah ada satu lagi teknologi iaitu lampu fluoresan ataupun kita panggil lampu Kalimantan. Okey, kat sini contoh dia lampu dia kadang-kadang yang panjang tu. Okey. Ni lampu kan yang dekat rumah. Okey, lepas tu kita ada letak starter. Okey, ataupun kita buat dalam bentuk mentol macam ni. Okey, ni pun lampu Kalimantan juga, fluoresan, yang mana sebenarnya kat dalam ni kita letak gas. Okey, sebab tu kalau lampu Kalimantan ni, kalau dia pecah, kita tak boleh guna dah. Okey, so lampu Kalimantan ni dia jimat jugalah, jimat tenaga. Okey, sebab dia boleh menukarkan tenaga cahaya menjadi 50%. Okey, so sekarang saya bertanya, gas apa yang diorang masukkan dekat dalam ni? Okey, dia menggunakan gas-gas okey, dalam jadual berkala kumpulan 18, okey. Contoh macam gas argon, neon. Okey, neon ni warna macam oranye, okey. Argon ni warna hijau. Okey, jadi sebenarnya lampu tu warna-warna yang berbeza tu dia sebab letak gas yang berbeza. Okey, dia gas nadir sebenarnya. Gas-gas ni tak bahaya kat kita sebab dia tak bertindak balas. Okey. Lepas tu kalau nak maju lagi, okey, sekarang kita ada lampu LED. Okey, lampu LED. Lampu LED ni lebih jimat daripada lampu Kalimantan. Okey, so lampu LED ni ada banyak contoh, ada banyak bentuk. Okey, so dia tak gunakan gas, dia gunakan teknologi semikonduktor. Okey, sebenarnya kat dalam dia ada LED yang kecil-kecil tu. Kalau kamu belajar, okey, dulu masa sekolah rendah mungkin ada belajar kan lampu yang kecil macam ni ada warna. Okey, ada warna-warni juga. Okey, lampu LED ni dia lebih jimat yang mana dia menukarkan tenaga maksimum kepada 90% cahaya. Okey, haba dia sikit je 10%. Kalau Kalimantan ni 50%. Okey, jadi sekarang ni memang rumah kebanyakannya guna lampu LED. Kalau guna lampu LED, kita boleh jimatkan tenaga elektrik. So, kamu punya bil pun tak tinggi. Okey, tu perbezaan antara ketiga-tiga jenis mentol. Okey, dan sekarang kita dah perkenalkan sistem pelabelan cekap tenaga. Okey ni. Program pelabelan cekap tenaga iaitu kita tengok bintang. Okey. Lagi banyak bintang, bintang banyak maksudnya apa? Maksudnya lagi cekap tenaga. Maksudnya lagi sikit diguna tenaga. Okey, so kalau kamu nak cari alat elektrik yang menggunakan tenaga yang banyak, kamu carilah yang bintang dia banyak. Okey, so perkadaran bintang 1 hingga 5. Okey. Okey, kat sini dia bagi tahu penggunaan tenaga dalam kilowatt jam per tahun. Ni. Okey, kalau lagi sikit nilai dia lagi jimat. Okey. So, sekarang ni memang banyaklah yang guna label macam ni. Jadi kalau nak cari je alat peralatan elektrik, kamu cari yang ada label macam ni dan paling bagus yang ada 5 bintang. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah tahu dah penggunaan kecekapan tenaga, nak pilih alat
peralatan elektrik. Sekarang ni kita nak tengok penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Okey, sekarang kita nak kira ni berapa tenaga yang kita dah gunakan. Okey, contohnya kat sini dia bagi gambar. Okey, ni apa ni? Okey, ni meter kan, meter elektrik. Okey, kamu tengok ni dalam sebulan. Okey, berapa banyak diguna? 14.92 kilowatt hour. Okey. So dekat Malaysia ni digunakan unit kilo watt jam. Okey, dia tak kira saat. Okey, dia kira jam. Sebab takkan dia nak kira kamu guna satu peralatan ni dalam masa 1 minit, 2 minit kan. Jadi dia per dengan jam. So dia akan jadi satu kuantiti. Okey, so meter elektrik berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Okey. Bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, jadi bila dia orang dah tahu berapa banyak kamu punya ni, dia akan kali dengan satu unit berapa? Okey, satu unit katalah 28 sen. Okey, kamu kalilah 28 sen. So itulah yang kamu kena bayar. Okey, sebelum kita nak tengok kos penggunaan tenaga elektrik, kita tengok dulu untuk arus dan juga power. Okey, sebelum kita nak kira kos penggunaan tenaga elektrik, okey, kita kenal dulu okey, apakah dia kuasa elektrik, arus elektrik dan juga voltan. Okey. So, yang pertama kita ada kuasa elektrik. Kuasa elektrik simbol dia huruf P okey, dan unit dia adalah watt. Okey. Okey, apakah maksud kuasa? Kuasa ialah kadar tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik maksudnya E per T. Okey, per time. Okey, 1 watt bermaksud 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa satu saat. Okey, so kuasa ni sebenarnya di dalam masa dia dalam saat dia ukur dalam saat. Okey, so sebab tu P, okey, unit dia watt adalah tenaga elektrik digunakan per masa. Okey, maksudnya watt okey per saat. Joule per saat, bukan watt per saat. Okey, joule per saat. Okey, watt boleh menjadi unit joule S-1. Okey, maksudnya tenaga energi per time. Okey, P sama dengan E per T. Okey, yang kedua kita ada arus. Okey, apa maksud arus? Okey, kadar pengaliran cas elektrik melalui satu konduktor. Okey, kadar pengaliran cas melalui satu konduktor dan unit dia adalah ampere, huruf A. Okey, kalau cas elektrik, unit dia coulomb. Okey, so arus I bersamaan dengan Q per time. Okey, unit adalah ampere. Okey, ni rumus kamu kena ingat Okey, dan yang ketiga kita ada voltan. Voltan ditakdirkan sebagai tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik Q melalui suatu konduktor. Dan unit SI dia adalah volt. Okey, dan okey, macam mana nak terbit kat rumus? Okey, V voltan sama dengan E per Q. Okey, unit dia volt juga. Okey, huruf V. Okey, nanti kita tengok contoh macam mana nak kira. Okey, contoh dia bagi contoh ni. Kita ambil warna hijau pula. Okey, contoh katalah kamu ada satu jak elektrik. Okey, label dia 22 kilowatt, 2.2 kilowatt, 240 volt. Okey, apa maksud dia? Ni 2.2 kilowatt ni apa maksud dia? Okey, maksudnya power. Power bersamaan dengan 2.2 kilowatt. Okey, dia dah bagi dalam kilowatt. Okey, ni 240 volt ni maksudnya dia punya voltan. Voltan sama dengan 240 volt.
Okey, hitungkan arus. Dia nak I. I kita tak tahu. Okey, so macam mana nak guna? Okey, so rumus tadi kan kita ada rumus P sama dengan V kali I. Okey, so nak dapatkan I sama dengan P per V. Okey, 2.2 kilowatt maksudnya 2.2 kali 1000 kan? Okey, so maksudnya 2200 watt per 240 volt. Okey, so kita tekan kalkulator, kita dapat arus dia 9.17 ampere. Okey, ni adalah contoh soalan lah yang boleh dia keluarkan untuk penggunaan rumus yang kamu belajar tadi. Okey, seterusnya pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, kamu kena tahu kira kos penggunaan tenaga elektrik ni supaya nanti kamu boleh check balik bil kamu tu. Okey, betul tak kamu bayar banyak tu untuk semua peralatan yang kamu guna kat rumah. Okey, so dekat Malaysia ni kita guna kilowatt jam tau. Okey, maksudnya kita anggap satu unit yang kita nak cas katalah RM 0.28 sen ni. Okey, kita ambil dia dalam kilowatt jam. Kita tak bolehlah cas 1 minit 28 sen kan. Kalau tak kamu bayar ribu-ribu setiap bulan. Okey, jadi kita anggap dalam jam tu 1 jam je guna 28 sen. 1 jam lagi 28 sen. Okey, macam tu Okey. Okey, kita anggap dia 1 unit lah, 1 kilowatt jam. Okey, so kalau kita nak guna, so kita tadi kita tahu dah rumus energi kan. Okey, E sama dengan P kali time. Okey, kali masa. Okey, tapi sekarang P ni kita kena tukar dia dalam kilowatt. Time ni kena tukar dalam jam. Okey, tadi kamu dah kira PT tapi tak tukar kan. Jadi kalau untuk tenaga, untuk pengiraan kos berapa ringgit kamu nak pakai ni kena tukar dalam kilowatt dan jam. Okey, contohnya. Okey, contoh kat sini. Sebuah cair elektrik 2 kilowatt. Okey, dia dah bagi kilowatt dah. Okey, so kita tahu dah. Okey, mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Okey, so 10 minit ni kita kena tukar dalam jam. Okey, hitungkan kos tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika satu unit ialah 21 sen. Okey, jadi kita cari energi dulu. E. E sama dengan P kali T. Okey, iaitu 2 kilowatt kali 10 per 60 jam. Okey, kita kena tukar dia dalam jam. So, 1 per 6 jam. So, kita dapat 1 per 3 unit ataupun 1 per 3 kilowatt jam. Okey, kalau dalam perpuluhan mungkin 1 per 3 berapa? 0.333 kan? Okey, so nak cari berapa kos dia. Kos ni maksudnya RM berapa nak bayar. Okey, so kita ambil 1 per 3 unit kali 21 sen. So kita dapat 7 sen. Inilah jawapan dia. Okey, ni baru 10 minit Cair elektrik guna sekali untuk 10 minit. Okey, kata kalau guna sebulan 30 hari kan. Kamu kalilah kan. Okey, sebab tu bil elektrik kamu tu boleh mencecah ratusan ringgit kalau kamu guna banyak peralatan elektrik. Jadi nanti kat rumah kamu tengok peralatan elektrik kat rumah kamu tu, kamu cari dia punya power kali dengan masa bila kamu, berapa banyak kamu nak guna untuk kamu anggarkan berapa bil elektrik kamu untuk bulan tu. Okey. Okey, bila kamu dah tahu dah bila guna peralatan macam ni, berapa kos dia, apa pembaziran dia kan. Okey, jadi kamu boleh fikirkan apakah kaedah untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey. Okey, sebelum ni kan biasalah macam kalau kita nak jimatkan kat rumah, macam kalau tak guna kita tutup. Okey, lampu, kipas kita tutup. Okey, tapi sekarang kita nak fikir dalam skala besar pula. Okey. Okey. Okey, salah satu contohnya ni bangunan hijau. Okey, kamu tahu kan bila kita buat satu bangunan pejabat, kita kena guna lampu, kipas, aircon. Okey, so sekarang kita guna bangunan hijau ni maksudnya kita nak jimatkan kos untuk cahaya. Okey, lepas tu pengudaraan. Okey. Okey, contohnya macam mana? Bila kita buat bangunan hijau ni, kamu tengok.
dia dinding dia daripada kaca. Okey, kenapa kaca? Sebab kita nak dapatkan cahaya yang maksimum. Jadi tak perlu gunakan lampu dah. Okey, lepas tu tengok ni, dia tanam pokok. Okey, pokok untuk apa? Untuk menyejukkan bangunan. Okey, so kita boleh kurangkan penggunaan aircon. Okey, lepas tu reka bentuk dia lah. Okey, so yang pertama, sistem penggunaan cekap dapat mengurangkan penggunaan alat penghawa dingin dan kipas. Okey, reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan. Okey, so tak perlu guna lampu dan dekat atas tu pula dia pasang panel suria. Panel suria ni dia nak jana tenaga elektrik. Okey, jadi tak perlu kita dapatkan tenaga elektrik daripada TNB kan. Okey, so dia dah jana tenaga elektrik sendiri. Okey, so ni salah satu contoh lah macam mana kita nak jimatkan tenaga. Dan selain pada tu, kalau kat rumah, kamu kena amalkan lah. Okey, macam mana nak jimat tenaga tu. Okey, kalau dulu kan cikgu sains kamu kata, kalau kita nak basuh baju, kena basuh banyak-banyak. Okey, supaya sekali je kita pakai. Okey, nak iron baju pun, iron baju banyak-banyak. Kemudian kurangkan pembukaan peti ais tu, jangan sekejap buka, sekejap tutup. Okey, yang tu sebenarnya dia meningkatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, so setakat ni je untuk tajuk 6.4. Okey, seterusnya kita akan buat kuis dan juga homework. Okey, so cikgu tamatkan video di sini saja dan jumpa lagi ya. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih kerana melihat video ni.